Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Di mana engkau dari agama sebagaimana yang disifatkan Allah Ta'ala tentang orang-orangnya di dalam kitabnya dengan banyak ibadatnya. Firman Allah Ta'ala, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sangat sedikit sekali yang tidur di waktu malam, dan sentiasa di akhir malam mereka memohon istighfar. Bila Allah Ta'ala melihat kebenaran dalam peribadatan mereka terhadap Allah, dibangkitkan untuk mereka orang yang menyedarkan mereka dan membangunkan mereka dari tempat tidur mereka. Telah berkata Nabi SAW, telah berkata Allah Ta'ala, wahai Jibril, bangunkan si fulan itu, akim fulanan, dan tidurkan si fulan itu, wa aning fulanan. Hal ini ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, bangunkan si fulan sebab dia memang benar dalam peribadatannya kepadaku. Dia melarikan diri dari segala dosanya. Tolaklah daripadanya tidur dan semua yang memberatkan dirinya. Dan tidurkan si fulan, kan dia itu pendusta dan pembohong. Batil di atas batil, laknat di atas laknat. Biarkan dia terus mengantuk, supaya aku tiada memandang wajahnya di antara orang-orang yang bangun malam. Dalam wajah yang lain, penafsiran yang lain, bangunkan si fulan kerana dia memang benar mencintaiku dan mahu meminta kepadaku. Syarat orang yang bercinta mestilah menemui kesusahan. Dan tidurkan si fulan itu kerana orang yang tercinta. Syarat orang yang tercinta mestilah diberikan kerihatan. Dia ditidurkan kerana dia telah menyambungkan terang dengan gelap, sehingga dia menunaikan janjinya dan merealisasikan kecintaannya. Bila telah benar apa yang dilakukan seseorang itu, maka tibalah masa penunaian janji Allah Ta'ala kepadanya. Kerana dia telah menjamin buat semua orang yang menanggung penat lelah dalam peribadatannya untuk diberikan saat kerihatan dengan dia. Kaum ini, jika sudah sampai penujuan hati mereka kepada Tuhan mereka, nescaya mereka akan melihat dalam mimpi mereka hal-hal yang tidak akan dapat dilihatnya dalam masa mereka berjaga. Hati mereka dan kebatinan mereka melihat sesuatu yang tidak dapat dilihatnya dalam masa kesedaran mereka. Mereka akan berpuasa dan bersolat. Mereka akan memaksa diri mereka dengan berlapar dan mematahkan harga diri. Mereka akan menyambung siang dengan malam dengan berbagai-bagai ibadat. Apabila mereka telah mencapai syurga, akan dikatakan kepada mereka, jalanmu ini bukan yang ini, tapi jalan yang sebenarnya ialah jalan menuju kepada Allah Ta'ala. Maka ketika itu semua amalan mereka itu akan muncul dari sisi hati mereka. Maka engkau juga kalau sudah sampai ke jalan ini, nescaya engkau akan menetap di situ, dan semuanya akan ternyata bila engkau berada di sisinya. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau semalam kita telah menjelaskan bagaimana perlu kita mencari seorang guru untuk mendidik diri kita yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan keaiban dan kecelaan,
Kerana sifat manusia ini yang seringkali berubah-ubah, memerlukan sesuatu yang menetapkannya. Umpama kalau kita tengok suatu yang dengan mudah ditiup angin, maka kita akan ikat dia. Suatu yang mudah roboh atau mudah tertanggal, kita paku dia untuk dia menetap di satu tempat. Itulah perumpamaan seorang guru dalam menetapkan pendirian dia. Dan kita juga telah menyebut tentang kenapa kita perlukan guru, disebabkan kekurangan yang ada pada kita, yang semalam kita sebut sifat manusia yang suka menzalimi diri sendiri dan kufur dengan nikmat Allah, dan sikap manusia yang suka menjawab atau berdebat dalam perkara-perkara yang baik. Jadi semalam kita beritahu kalau kita mendengar nasihat yang baik, maka diam itu yang menjadikan nasihat itu berguna. Tetapi bila mana kita dengar nasihat yang baik dari orang yang baik, lalu kita menjawab, lalu kita membantah, lalu kita berdebat, maka kita tak akan dapat memperoleh kebaikan, melainkan kejahatan diri kita terus kekal dalam diri kita. Maka ini kelangsungan yang perlu kepada guru. Artinya perangai kita umum, kita suka membenarkan diri kita dan tidak melihat keaiban kita, bukan menganggap diri kita baik dan sempurna. Akhirnya nasihat-nasihat yang baik daripada orang baik kita dapat tolak dengan cara membantahnya, walau ia satu kerugian. Kerana ada sisi-sisi buruk kita yang kita tidak melihatnya dan kita tidak nampak, kita tetap membetulkannya. Kerana sikap manusia itu menegakkan benang yang basah. Itu sikap kita ada dalam diri kita. Maka kita perlu membentuk dan perlu mengubahnya. Dan kita tak boleh biarkan tabiat yang mengubahnya atau perjalanan umur kita mengubahnya. Kerana suatu kekurangan kita tidak boleh diubah dengan cara dibiarkan, atau dibiarkan berlaku peredaran zaman, lalu kita kata nanti tua-tua saya baiklah, nanti akan datang sifat ini tak adalah pada saya. Tidak akan berlaku. Sebab itu kata Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, dia kata manusia bila mendapati dalam dirinya ada kekurangan atau disebut nafrah, sifat nak lari daripada kebaikan. Kalau dapati dirinya ni ada sifat nak lari daripada kebaikan ataupun pembaikan diri, maka wajar baginya untuk mencari sebabnya dan berusaha untuk menanggalkannya. Kita kalau nak jadi orang baik, bila kita cek dalam diri kita ada satu yang disebut nafrah. Nafrah ni kita macam nak lari daripada kebaikan. Kebaikan tu ada, tapi kita nak lari daripada kebaikan tadi. Dan kita dapati adanya sikap kita tidak mau memperbaiki diri, maka kita kena cari apa sebab dia. Sebab apa kita lari daripada kebaikan? Contoh, kenapa kita lari daripada kuliah? Sebagai contoh, kenapa? Sebab apa? Sebab kita sibuk, sebab kita itu, sebab kita ini. Kita mesti berusaha menghilangkan sebab itu. Sebab jiwa orang yang beriman sebenar, dia tak akan lari daripada kebaikan. Bukan dia seperti semut, di mana ada gula dia akan pergi. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan letak gula, kita tak pernah tengok semut pun kat situ. Bila letak gula, tiba-tiba semut ada. Kita rasa macam rumah kita ni tak ada semut. Tapi bila kita letak je gula, semut pun datang. Bila angkat je gula, semut pun hilang. Maka jiwa orang beriman begitu. Kalau ada kebaikan, kita lebih bersungguh daripada semut yang menghurung gula atau lebah yang menghurung bunga untuk mengambil madunya. Kita lebih wajar, kerana kita hidup nak penuhi diri kita dengan kebaikan, nak penuhi diri kita dengan kemuliaan. Tapi kalau ada sifat-sifat mulia, kita cuba lari. Contoh, kita bukan sifat pemaaf,
Walau sifat pemaaf itu sifat yang mulia. Kenapa kita lari daripada sifat itu? Apa puncanya? Kita ada sifat kedekut. Walau kita tahu sifat pemurah itu mulia, kenapa kita lari daripada sifat pemurah? Kenapa kita lari daripada menghidupkan malam? Kenapa kita lari daripada baca Quran? Kenapa kita lari daripada berselawat dan beristighfar? Kenapa kita lari daripada orang-orang alim, orang soleh? Kenapa kita lari daripada dia? Kadang-kadang lebih suka tengok binatang dalam zoo daripada jumpa orang alim, jumpa orang soleh. Kenapa ada benda macam tu? Yang disebut nafrah. Nafrah, lari daripada kebaikan. Kata Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaih, dia kena tengok apa punca, satu. Yang kedua, dia kena usaha untuk hilangkan dia. Jadi bila kita ada perasaan atau sifat macam tu, menyebabkan kita perlu guru untuk memperlihatkan pada kita apa faktornya. Kadang-kadang faktor tadi kita tak nampak. Kadang-kadang sebabnya kita tak perasan. Tapi bila diberitahu oleh guru yang punya pengalaman ini, maka kita nampak. Dan juga kerana sifat kita manusia yang senantiasa jahil. Jahil kita kerana kita ada satu perangai nyanyuk, lupa. Kalau ada orang kata saya dah alim lah Ustaz, saya dah pandai, awak tak pandai. Melainkan kalau awak tidak ada penyakit lupa. Tentu kalau kita boleh lupa letak kunci kat mana, letak duit kat mana, apatah lagi agama kita yang memang syaitan akan ganggunya. Kunci tuan-tuan kalau kita letak setempat, dia dah tak ke mana lah, situlah. Tak ada orang yang, tidak ada yang nak alihnya. Tapi bila kita ada satu ilmu agama, kita boleh letak setempat, datang syaitan melupakannya, ambil alih ke lain. Sebab itu yang disebut oleh Yusha' bin Nun yang Allah rakamkan dalam Quran dan suratul Kahfi, wa ma ansani illa syaitanu an adhkurah. Tidaklah melupakan aku melainkan syaitan yang menjadikan aku lupa menyebutnya. Tuan-tuan dah letak satu tempat ilmu. Kita kata saya dah mengaji lama, Ustaz, 10 tahun. Apakah awak tidak jahil? Tak, saya tak jahil, saya dah mengaji. Jangan. Kerana ilmu yang awak letak tadi, ada yang alihnya. Siapa? Syaitan. Dia akan mengalih ilmu tadi. Dia faham, dia tak faham. Daripada kita dulu belajar halal, lama syaitan boleh alih jadi haram. Yang dulu kita belajar hukumnya haram, lama syaitan alih hukumnya halal. Begitu sifat syaitan yang kita kena tahu. Dan kerana itu kita perlukan guru yang berterusan. Dan juga kerana sifat kita sentiasa ada keluh kesah. Kita perangai kita ada keluh kesah. Maka bila ada sifat keluh kesah, maksud sifat yang tidak ketentuan. Bila dapat benda baik pun susah hati, dapat benda jahat pun susah hati. Bila dapat benda-benda yang baik, berperangai buruk juga. Bila dapat benda yang jahat juga, berperangai buruk. Maksudnya bagaimana? Dia kalau ada masalah, dia putus asa. Kalau dapat nikmat pula, dia kufur nikmat pula. Dia kedekut pula. Maka ini panggil halung. Sifat serba tak kena. Sihat salah, sakit pun salah. Dia bila sakit, dia tak pergi kuliah. Bila sihat, dia pergi melancong pula. Dia tak ada juga dia. Bila kerja, dia pun tak pergi kuliah. Bila tak kerja, pun dia tak pergi kuliah juga. Kerana orang macam ni, dia ada penyakit haluk. Haluk, dia tak pandai ambil kelebihan yang dia ada. Dia tak pandai. Dia dah pencing, dia tak pandai ambil kelebihan pencing dia. Dia dah cuti, dia tak pandai ambil kelebihan cuti dia. Dia dah lapang, dia tak pandai ambil waktu lapang. Dia tak pandai. Ini haluk. Perangai keluh kesah yang dia tetap jauh dari Allah. Kalau dapat kebaikan, dia jadi kedekut. Kalau dapat kesusahan, dia jadi kecewa, putus asa, dan dia juga jauh dari Allah. Dan juga kerana sifat kita manusia sombong. Sebab itu kita perlukan guru yang mendidik sombong kita. Kalau masih ada orang yang berkata kepada kita jangan, ada yang boleh melarang kita, menghalang kita, kita masih terselamat daripada sifat sombong. Kalau sekiranya tidak ada yang boleh berkata kepada kita jangan, kita akan kekal sombong. Sebab itu kita lihat bila kita anak, Allah tundukkan sombong kita dengan siapa? Dengan mak ayah kita.
Sebab kalau kita sombong dengan dia, kita derhaka. Kita isteri, Allah tundukkan sombong kita dengan siapa? Dengan suami. Biarlah kita hebat macam mana pun, dengan suami kita kena tunduk. Kalau tidak, kita sombong. Okay, semua orang ada penunduk dia. Kalau anak lelaki, penunduknya ialah ibu ayah dia sampai dia mati. Kalau anak perempuan, dia bergalih-galih. Waktu dia belum bersuami, pada mak ayahnya. Bila bersuami, pada suaminya. Bila dia kembali menjadi janda ataupun tidak punya mati suaminya, kembali pada ibu ayahnya. Dan bila dia bersuami, kembali pada suaminya balik. Itu wanita, perempuan. Supaya apa? Supaya atas dunia ni jangan ada orang sombong. Tapi kalau sombong juga, dia akan dapat satu gelaran. Kalau anak, dia panggil derhaka, dia panggil aqaq. Maka kalau perempuan isteri, dia panggil nusyus. Dia panggil nusyus. Kedua ni dapat satu gelaran. Untuk apa? Supaya dia tak sombong. Kalau kekal dia sombong, dia akan buat gelaran tu, derhaka, derhaka, derhaka. Nusyus, nusyus, nusyus. Akhirnya, walau kita tahu derhaka paling besar sekali, derhaka pada Allah. Tapi manusia, dek kerana kecenderungannya mengambil hukum dari manusia dahulu, sebelum mereka mengambil hukum dari Allah. Maksudnya, manusia punya kelemahan. Dia menilai manusia dalam mengubah diri dia. Itu bila ada orang dia buat salah, dia kecam, jadi baik. Sebab kena kecam. Tidak, tak jadi baik. Walau Allah dah larang lama. Kerana itu kelemahan kita manusia. Kita perlu dikecam oleh orang yang selevel dengan kita. Walau zat yang lebih tinggi pada kita dah kecam lama dah. Lemah iman kita, dia pergi pada peringkat itu dahulu sebelum pergi pada peringkat yang tertinggi. Dan juga manusia sifatnya ialah terlalu cintakan dunia. Kita manusia terlalu cinta dunia. Kerana itu seorang perlu mengawal cinta dunia. Kita perlukan guru untuk mengawal kecintaan dunia kita. Kalau tidak, melampau-lampau kita. Dia macam kita sebut, kita makan lah, makan. Kita suka makan, melampau-lampau makan. Walau kita tahu melampau-lampau makan itu menyebabkan penyakit yang banyak. Maka kita perlu seorang yang menjaga kita, instruktor kita. Ajar kita jangan makan ni banyak sangat. Ni pakar diet kita. Maka demikian kenapa kita perlukan guru. Kerana sifat cinta kita pada dunia terlalu banyak, terlalu kuat. Dan juga sifat manusia, dia suka buat kejahatan. Dalam Al-Quran Allah sebut, bal yuridul insanu liyafjur amamah. Bahkan manusia itu suka buat kejahatan di hadapan dia. Kita tengok, kita cenderung niat nak buat jahat pun ada. Kadang-kadang tak buat jahat tapi niat tu ada. Maka semua sebab-sebab yang Allah sebut dalam Quran memerlukan kita kepada seorang guru. Lalu selepas Syekh menyebut tentang penting guru, kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang mujahadah. Dan ini yang kita baca pada pagi ini. Kata Syekh Abdul Qadir, di mana kamu dengan ibadah orang-orang dahulu? Mana kamu? Bandingkan ibadat kamu dengan ibadat orang terdahulu. Mereka ini sedikit tidurnya dan bangun malam untuk melakukan qiyam dan istighfar. Jadi bila kita sebut sifat mereka kurang tidur, apa maksud istilah kurang tidur? Maksud istilah kurang tidur, satu benda yang sinonim untuk orang yang kuat beribadat. Orang tu kurang tidur tu, kita pun tahu dia sibuk. Seorang percakapan kita, saya ni tidur sehari 2 jam, 3 jam. Apa yang kita faham daripada ibarat dia? Dia orang sibuk. Kita jumpa orang sibuk, kita kata barangkali awak ni cuma tidur sejam 2 jam. Kita tahu dia sibuk. Tak ada orang kita kata dia tak sibuk, ataupun kita sebut dia ni tidur banyak, lalu kita namakan dia sibuk. Seorang kata saya tidur sehari 10 jam. Kita pasti kata memang awak tak ada kerja kerja tidur je. Tapi bila seorang kata dia kurang tidur, kita tahu dia sibuk. Kita tak jumpa atas dunia ni orang yang sibuk tidur banyak. Kita tak jumpa. Tuan-tuan cerita je orang sibuk, tak kira apa dia sibuk.
Kalau dia sibuk bab dunia pun sama, dia kurang tidur. Orang yang sibuk hal dunia, dia kurang tidur. Bahkan kadang-kadang dia tidur di pejabat dia. Ada seorang yang paling terkaya di dunia sekarang lah. Orang tanya dia tidur kat mana? Saya tidur kat pejabat. Dia nak beritahu bahawa masa kerjanya terlalu sedikit atau masa kerjanya terlalu kurang untuk diperbanyakkan lagi. Maka dia tak tidur kat rumah, dia tidur kat pejabat. Kalau kita kalau fikir orang kaya, tidurlah kat banglo besar. Tak, kerana masanya rasa hambatan masa begitu kuat. Maka sehingga dia cuma tidur, mampu tidur kat pejabat. Itu pun atas kursi. Untuk dia siapkan semua kerja dia. Ya, untuk dikekalkan orang paling kaya di dunia. Dan kalau demikian kesungguhan ahli dunia yang cari dunia, kurang tidur, bagaimana ahli akhirat? Bila kita dapat cinta Allah, bila kita dapat kasih sayang Allah dan pilihan Allah, dan semuanya bermula kerana kita mujahadah. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berusaha untuk berada pada jalan kami, kami akan mudahkan jalan kami. Kami akan tunjukkan jalan kami. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi innallaha laghaniyyun 'anil 'alamin. Kalau dia berusaha sungguh-sungguh, dia melakukan sesuatu yang untungkan diri dia. Dan Allah Maha Kaya daripada sekian alam. Dan suratul Ankabut ayat ke-6. Maknanya kita ni bermujahadah untuk kita. Kita mujahadah bukan untuk orang lain, untuk kita. Untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak di sisi Allah. Orang yang mengambil sikap hidup tanpa mujahadah, dia merugikan diri dia. Dia tak nak sembahyang, dia tak nak berzikir, tak nak bersungguh-sungguh berselawat, tak nak sungguh-sungguh baca Quran, maka dia telah merugikan diri dia. Orang yang bermujahadah, dia telah menjaga dirinya dan memberikan kemuliaan pada dirinya. Maka dia kerana dia memberi kemuliaan pada dirinya, maka Allah angkat. Siapa pun yang memuliakan dirinya dengan apa yang Allah suruh, maka Allah akan angkat dia. Inilah namanya proses mujahadah. Apa itu proses mujahadah? Proses untuk kita jadikan diri kita lebih baik. Bila kita yang berusaha jadikan diri kita lebih baik, maka Allah mengambil kita sebagai suatu benda yang bernilai. Tapi kalau kita sendiri yang burukkan diri kita, kita tidur, kita bermain, kita bergembira sampai lupa ibadat, kita telah merendahkan diri kita, maka Allah tak akan ambil kita. Tuan-tuan, kita ambil contoh. Orang kalau dia berkuasa, kaya, dia cuma ambil barang yang baik, barang berkualiti. Negara-negara maju, dia tak akan biarkan orang ekspor barang negara dia yang tidak ada kualiti. Jangan kata suruh ekspor sampah, barang-barang tak kualiti pun dia boleh reject, sebab dia ada standard tinggi. Tapi negara kalau dia ni tak kuat, bukan sekadar dia ambil barang tak kualiti, orang ekspor sampah pun dia ambil. Akhirnya dia menjadi negara tempat kumpul sampah. Kita orang beriman, bila mana kita mengkualitikan diri kita dengan mujahadah sehingga baik kita, maka Allah pun ambil kita. Tapi kalau kita pun tak bersungguh untuk jadi baik, tak bersungguh, kita biarkan kekurangan kita itu berubah sendiri. Orang ni semayang bagus, puasa bagus, tapi dia ada sifat-sifat tertentu buruk, tapi dia biarkan dia. Dibiarkan bagi dia, dianggap itu satu benteng diri dia, kekuatan diri dia atau sebagainya. Maka dia lupa inilah yang merobohkan semua ibadat dia. Tadi misal kata, saya semayang comel dah, saya bak sedekah bagus, tapi saya ada dengki ke orang, dan saya tak berusaha untuk ubah perangai dengki tu. Saya tak ubah dia, maka walau ibadat saya banyak, maka dia tak akan dan mampu membaiki saya, sebab saya masih ada satu benda saya tak nak ubah, dan saya biarkan. Orang misalnya dia ada sifat cemburu, dan dibiarkan cemburu tadi tanpa dia berusaha untuk ubah dia. Walaupun dia buat segala kebaikan lain dia buat, yang ni dibiarkan terus membesar,
membara, maka dia akan merosakkan diri dia. Orang ni misalnya dia ada satu je perangai, tak boleh ngam dengan adik-beradik. Yang lain semua bagus. Dia baik dengan kawan-kawan, dia baik yang ni, tapi bab adik-beradik tak boleh, dia jadi nak marah. Dan dibiarkan ini membara dalam agamanya, maka dia akan rosak. Kerana kita manusia nak jadi orang yang dipilih oleh Allah, semua benda yang kita nampak kurang, kita mesti baiki dia, mesti. Dan kita mesti hilangkan dia, sehingga kita keluar menjadi benar-benar bersih. Contoh kita kalau misal kata satu produk, satu barang lah, dia kat atas comel, tengah comel, kat ujung tu kotor, dia takkan diterima lagi sehingga dibersihkan jadi bersih sama. Maka barulah dia ambil. Maka ini proses mujahadah. Jadi kita sebut tadi, seorang kalau kita kata dia tu kurang tidur, maknanya kurang ibadat. Allah sebut dalam Quran, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini sedikit sahaja tidur pada waktu malam. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan bila datang waktu sahur, mereka memperbanyakkan istighfar. Baik, bila Allah menyebut dua sifat orang yang mujahadah, orang mujahadah ini digambarkan kurang tidur, itu tanda mujahadah. Yang kedua, orang yang mujahadah digambarkan banyak istighfar. Bila saya katakan saya ni nak mujahadah ni, saya nak jadi orang baik mujahadah, kita bila sebut orang tu mujahadah, kita nak tengok dia punya clue awal dia, petanda awal. Umpama hujan, kita akan lihat petanda hujannya. Hari gelap, bunyi guruh, angin mula tiupnya lain, membawa angin monsun. Ni nak hujan ni. Seorang yang bermujahadah, first step dia, al-khutwatul ula, langkah pertama kita akan nampak pada dua amalan. Pertama, dia mula kurang tidur, itu mujahadah. Yang kedua, dia mula banyakkan istighfar. Maka siapa yang nak mujahadah, maka tunjukkan dua perkara ni terlebih dahulu. Saya ni mujahadah ni nak jadi baik. Baik, tunjuk dua perkara. Apakah malam kamu kurang tidur? Atau seluruh malam kamu tidur? Sehinggalah matahari keluar baru kamu bangun. Maka kamu tidak mujahadah. Apakah waktu-waktu yang ada kamu banyak istighfar? Atau kamu terus menyanyi, terus berpantun, berpuisi sehingga lupa beristighfar? Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, bila Allah melihat seorang itu benar dalam mujahadah dia, maka Allah Ta'ala yang akan bantu dia buat ibadat, memudahkan dia buat ibadat, untuk mengekalkan dia istiqamah, untuk mencampakkan rasa kelazatan dalam ibadat, untuk menjadikan ibadat itu kekuatan dirinya, untuk menjadikan ibadat itu kerihatan dirinya. Jadi kalau kita dah sungguh buat ibadat, saya dah sebut step pertama ibadat kita nama mujahadah ni, kurangkan tidur. Yang kedua, banyakkan istighfar. Kurang tidur kita untuk apa? Untuk kita mula qiyamul lail. Makna malam tadi bukan seluruhnya untuk tidur. Saya akan awalkan 1 jam sebelum keluar matahari, katakan 2 jam, 3 jam sebelum keluar matahari. Dengan bahasa mudah, 1 jam sebelum subuh saya akan bangun, atau setengah jam sebelum subuh saya akan bangun untuk lakukan qiyamul lail. Artinya kita dah kurangkan waktu tidur. Kemudian saya akan istighfar banyak-banyak. Bila kita betul-betul sungguh buat ibadat, daripada dua langkah kita tadi, apa yang Allah beri pada kita? Baik, Allah SWT akan pilih kita. Baik, bagaimana Allah pilih kita? Yang pertama, Allah jadikan amalan itu berterusan. Memang berterusan kita, istighfarnya, qiyamul lail. Tidak lagi terbantuk, tidak lagi teralasan. Yang kedua, Allah jadikan kemanisan, jadi sedap. Macam mana kita sedap pergi kat mall, pergi kat shopping komplek, walau tak beli barang, seronok pergi. Kita ajak kawan-kawan, jom kita pergi mall. Buat apa? Beli barang, kang. Kita window shopping, kita tengok-tengok je. Dia boleh seronok tu 2 jam, 3 jam. Tingkat 1 dia orang sampai tingkat 5. Pusing. Apa yang dia beli? Dia beli tiket tol je. Tiket untuk masuk, tiket keluar. Tu je dia beli. Maksudnya dia bayar, dia sanggup bayar untuk masuk, dan dia tak beli apa-apa. Seronok dia, suka. Dia tengok mall dia jauh pun suka. Ini tengah perangai kita.
Jadi orang yang bila Allah nak pilih, Allah campurkan dia seronok dalam ibadat, maka dia menunggu malam hari. Dia menunggu waktu-waktu yang dia tahu gandaan ibadat berlaku. Yang ketiga, Allah Ta'ala jadikan bila Allah pilih ni dalam ibadat dia, Allah jadikan setiap kali dia buat ibadat dia rasa rehat. Rehat. Sebab itu Rasulullah berkata pada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, rehatkan diri kita dengan solat. Itu isyarat untuk bila iqamah. Bila iqamah, rehat. Tuan-tuan kita kan benda paling kita suka rehat. Ni hari-hari cuti buat apa? Rehat sah. Rehat kat mana? Kat hotel. Lagi rehat kat mana? Rehat kat kampung. Rehat kat mana? Rehat tengok alam. Naik kereta api, naik kapal terbang, naik kapal laut. Rehat. Suka? Ya suka. Itu fitrah kita. Mana-mana orang bila kata saya nak rehat sikit lah, dah kerja penat, itu maksudnya dia nak tengok hutang, dia nak tengok laut, dia nak tengok bukit, dia nak tengok badak sumbu, dia nak rehat lah tu. Dia nak tengok sekian, nak tengok sekian. Tapi kita nak sebut tentang bagaimana orang yang mujahadah dapat kerehatan. Mereka dapat kerehatan dalam ibadat. Ibadat yang asalnya satu bebanan yang perlu mereka tangani, lawan untuk buat ibadat, kemudian jadi rehat. Akhirnya hari ni bila ke Mekah untuk rehat. Walau di Mekah bukan rehat, di ibadat, masjid, pergi awal, tapi itu namanya rehat. Dia pergi haji, dia rehat. Pada haji ni memerlukan kekuatan fizikal, ketahanan mental, kesibukan yang luar biasa, tapi dia rehat. Seronok dia pergi haji. Sebab orang ni bila Allah Ta'ala pilih, dia mula rehatnya dalam ibadat. Dia bukan rehat macam orang lain. Dia bukan rehat tepi sawah padi, dia bukan rehat tepi sungai, tepi laut. Dia rehat dalam ibadat. Setiap kali dia buat ibadat, dia rasa rehat. Yang keempat, bila mana Allah nak pilih dia, Allah jadikan ibadat itu kekuatan dia. Dia jadi kuat. Bila buat ibadat, jadi kuat. Bila buat je akhirat, jadi kuat. Macam kita kalau buat bab dunia, jadi kuat. Asal pening kepala, ajak je shopping, baik pening kepala. Jadi kuat. Asal garuk je kaki, ajak makan, boleh, dah hilang garuk. Kenapa? Jadi kuat. Pada benda nikmat dunia, bila kita suka, kita jadi kuat. Yang sakit perut, hilang sakit perut. Yang pening kepala, hilang pening kepala. Yang rasa tertekan tu, hilang tekanan tu. Sebab apa? Ada benda yang diseronok buat. Bagi orang yang Allah pilih dalam kerana dia melakukan mujahadah, bila mana dia buat ibadat, dia rasa kuat. Itu kita cerita kisah Al-Imam As-Sulami. Bila datang je azan, dia stroke. Azan dia boleh bangkit balik. Dia punya seronok dengan azan. Ada sahabat kita seorang, dah arwah meninggal dunia. Dia sakit teruklah sakit dia, tak sedar. Tapi dia akan sedar dalam dua keadaan. Setiap kali dia dengar azan, dia akan sedar, automatik sedar. Isteri dia kata, ustaz, dia kalau dengar azan, dia sedar. Kawan ni teruk ni kena denggi berdarah, kena kanser, tak lantar, tak sedar, pejam tu. Tapi dua keadaan dia akan sedar. Yang pertama, bila dengar azan, dia akan sedar, automatik sedar. Kerana Allah beri dia kekuatan, dia boleh sedar. Padahal lemah tu lemah dengan sakit. Yang kedua, dia kata isteri dia, kalau dia dengar ustaz nak datang, dia akan sedar. Ustaz datang, dia pun sedar kekuatan dia. Kerana kesungguhan dia nak belajar. Bila dia bersungguh nak belajar, dia dengar orang yang sebab dia mendapat ilmu, maka dia jadi kuat. Dia jadi bersemangat. Ini contoh orang-orang yang diistiqamah dalam ibadah. Allah jadikan dia kuat. Walhal orang ni dengan sakit tu, sakit ini, tapi bila datang waktu solat, dia nampak kuat. Padahal dia demam, dia semua, tapi bila datang waktu kuliah, dia nampak kuat. Ya, awak kan demam, tak bangun, tapi bila disebut je kuliah, dia boleh pergi. Kenapa? Allah jadikan ibadat tadi penguat dia. Macam kita, tuan-tuan, kita kuatkan apa? Kerana anak-anak. Saat sakit kepala, dia fikir anak-anak nak sekolah, kuatkan diri masak. Sebab kerana anak-anak. Atau kita mungkin kuat kerana suami. Pasti ada suami, Ustaz, dia nak kerja tu, walaupun berat kepala, pening kepala, pagi-pagi masak dulu ni sebab suami nak kerja. Kekuatan kita kerana ada suami kita, ada anak kita. Atau bagi lelaki pula, kerana ada isteri dia jadi kuat.
Awak ni kan sakit, yang pergi kerja kenapa? Kerana dorongan isteri dan anak-anak saya fikir siapa nak beri makan ke dia. Tu saya kuat juga kerja untuk cari nafkah untuk isteri dan anak-anak saya. Anak-anak nak sekolah, nafkah isteri. Walaupun macam ni teruk ni, kerja juga. Artinya anak dan isteri menjadi kekuatan dia. Sama juga orang yang istiqamah tadi, orang yang mujahadah. Allah jadikan ibadat yang dibuat tu kekuatan. Itu orang macam ni yang saya sebut. Bila sampai sahaja waktu ibadat, dia tak ada alasan sebab Allah beri dia kuat. Gagah. Tentang nak tinggal kedai waktu azan bunyi, bukan satu benda yang mudah kalau orang tu tak kuat. Tapi bila orang tu, bila sampai waktu ibadat, dia dengan kuat boleh tinggalkan dunia dia. Dengan kuat. Walau pelanggan ada, walau itu waktu untung, tak apa, saya tak nak. Ni hari Jumaat misalnya. Ni kat Jumaat lah orang nak datang kedai dia boleh tutup. Kan dia kuat. Kalau ni duit menunggu dia, tapi dia kuat. Kata orang paling kuat sekali ialah orang yang mampu menolak dunia ketika dia datang. Ini orang paling kuat. Kita tengok orang yang ada duit nampak dia kuat. Kata orang banyak duit nampak tak kuat. Tapi orang yang tolak duit lagi kuat. Dia lagi nampak kuat. Orang bila orang kaya ni, bilioner, dia pun bagi rasuah pada orang miskin, rasuah. Orang miskin kata saya tak nak. Orang ni lebih kuat daripada orang kaya tu. Nampak lebih kuat sebab dia tolak duit. Tuan-tuan, kita tengok orang yang dapat dunia tu kuat. Dengan kereta mewah dia, dengan ni. Tapi orang yang tolak dunia tu lagi kuat pada dia. Lagi kuat. Orang beriman itu lebih kuat daripada harta. Yang semua orang kata kerana duit kita jadi kuat. Sebab tu kita kata cash is king. Duit itu jadi raja. Siapa pun banyak duit, suka dia nak duit bilik mana, rumah mana, nak beli tanah mana. Tapi tidak mutlak. Kerana dia tidak bertemu dengan orang yang tak suka duit. Kalau bila dia mula bertemu dengan orang yang tak suka duit, dia akan lemah, tunduk. Orang yang kita katakan ada dunia nampak kuat, tapi dia belum bertemu dengan orang yang tak nak dunia. Ada seorang general, ketika mana menang dalam perang, antara benda yang dirampas ialah mahkota raja. Mahkota raja ni barang paling mahal sekali. Lalu kata raja ini, apakah kamu rasa ada orang tolak kalau aku beri benda ni? Lalu kata dia punya jenderal-jenderal yang lain, ini ketua jenderal, takkan ada yang tolak, ini barang paling berharga, paling bernilai, paling mahal. Lalu kata jenderal ini, aku tahu ada seorang dia takkan terima, dia akan tolak. Dia lebih kuat daripada apa yang kita sangka. Siapa? Biar aku tunjukkan. Maka dia panggil seorang ulama namanya Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' salah seorang tentera yang turut berperang. Lalu bila sampai, dia kata, tuan guru ni ambil ni mahkota untuk tuan guru. Dia saya tak nak. Tolonglah tuan guru ambil. Saya tak nak. Maka para jenderal tengok, macam mana dia boleh tolak dunia. Dia kata tak nak pada mahkota paling berharga. Akhir jenderal ini bersumpah dengan nama Allah. Saya bersumpah dengan nama Allah, wallahi awak mesti terima. Dia kata Muhammad bin Wasi', kalau tidak kerana sumpahmu aku pasti tak akan terima. Sebab kamu dah bersumpah, aku ambil. Maka dia ambil. Lalu lepas ambil, Muhammad bin Wasi' pun keluar. Kata jenderal ni, dia hantar mata-mata tengok apa yang dia buat. Mata-mata ikut. Muhammad bin Wasi' dia ambil, dia jumpa pengemis pakai miskin tepi tu, dia terus bagi pada pengemis. Walau itu mahkota raja paling mahal, dia tak nampak pun mahal. Sebab dalam dirinya paling mahal itu ialah Allah, akhirat. Akhirnya pembantu pada jenderal tadi beli balik dengan mahkota tadi dengan fakir miskin, ambil balik, bayar ke dia, dan buat balik. Akhirnya benar kata jenderal, ada orang yang tak nak dunia. Ketika mana jenderal lain kata, mana ada yang tak nak. Orang ni lagi kuat daripada orang yang kita kata, oh dia kuat sebab dia duit banyak. Tak, ada yang lebih kuat, yang tolak duit dia. Orang ni yang tidak boleh dibeli oleh dia, kuat. Sebab itu orang Islam, Allah ajar kita jadi kuat. Tuan-tuan ni, orang kaya kata, saya boleh buat apa sahaja. Saya kata tak. Dia nak rasuah kita, saya tak terima rasuah. Bukan kita tunjukkan kita kuat. Dia bagi duit haram, saya tak terima duit haram.
Bukankah itu tunjukkan kita kuat? Akhirnya orang kaya ni segang nak bagi duit ke orang ni. Kenapa? Dia takut ditolak. Ketika mana dia lihat orang lain semuanya seperti anjing yang dilempar bangkai, berebut. Tiba-tiba dia jumpa orang, takkan terima duit dia. Maka dia pun lemah di hadapan orang tu. Kata, itulah dia orang beriman. Yang beriman, kau datang pada dia duit yang haram sebanyak mana pun dia takkan ambil. Kita kalau tahu hukum, tuan-tuan jumpa duit 1 juta tengah jalan, tuan-tuan ambil? Tak ambil. Kalau ambil pun sebab nak pulangkan orang. Kalau orang tu tak ada iman, tahu dia kata ni rezeki saya, dia tak tahu itu azab dia. Kita dah diajar halal haram. Tuan-tuan jumpa apa pun yang dimiliki orang, kita tak akan ambil. Ada seorang ulama, dia bertemu dengan permata, sepasang permata, mahal harganya. Dia pun tengok, maka dia cari siapa yang dia boleh kembalikan. Sampailah dia jumpa tuannya, maka dia pun pergi kembali pada tuannya. Dan tuannya nak berupah, dia kata tak payah, saya tak perlukan upah. Sebab saya bukan niat jumpa benda ni nak upah, saya niat cuma nak mengembalikan. Akhirnya satu hari ulama ni, dia pun naik perahu nak sambung belajar. Tiba-tiba perahu ni pecah, maka dia terdampar di sebuah pulau. Orang pun selamatkan dia, dan dia duduk pada surau yang terbiar. Surau yang terbiar, tak ada orang. Dia tengok Quran pun dah tercabut semua. Dia susun balik Quran, dan dia pun mengaji Quran. Maka orang kampung dengar dia mengaji, dan orang kampung tanya, apakah tuan pandai mengaji? Dia kata, ya, saya boleh mengaji. Boleh tak ajar kita Quran? Jawab dia, boleh. Maka orang mula datang ramai ke surau terbiar untuk belajar Quran, dan dia mula jadi imam. Dia boleh jadi imam. Tiba-tiba orang kampung tu kata, tuan tak nak kahwin ke? Dia kata, saya tak kenal orang nak kahwin. Macam mana tak kenal, tak tahu siapa di sini. Kami ada kenal seorang perempuan yang solihah, yang baik. Dia amat baik. Kalau tuan nak kahwin dengan dia, kami tolong. Dia kata, okey. Akhirnya dia pemudahkan urusan, maka dia kahwin dengan perempuan yang baik. Pada malam perkahwinan, dia nampak permata yang dijumpa dulu di Mekah ada pada perempuan itu. Ada perempuan itu pakai. Lalu dia kata, nak tanya ni permata siapa? Maka dia kata, ini permata ayah dia punya, dia beli untuk dia. Kata, mana ayah awak? Ayah saya dah mati. Ayah dah mati. Tapi ayah dulu pernah berkata, waktu dia cerita permata ni pernah hilang kat Mekah. Lalu ada orang jumpa, dan orang tu tak nak ambil upah, tapi ayah lupa tanya nama dia siapa. Orang baik. Bahkan ayah berkata, kalau jumpa orang ni, nak kahwinkan dengan orang ni. Rupanya niat ayah dia telah dimakbulkan oleh Allah. Dia berkahwin dengan orang tu, walaupun dia dah mati. Kahwin. Lalu kata lelaki ni, saya lah yang jumpa ni. Maka menangis perempuan tu sebab apa? Makbul ayah, cita-cita ayah. Maka mereka berkahwin. Lalu isteri dia pun meninggal dunia. Pendek cerita, dia mewarisi benda tu, jadi hak dia. Lihat bagaimana perjalanan rezeki Allah. Yang asal dia jumpa, dia tak nak dikembalikan. Ibu rupa pun tak nak. Akhirnya Allah beri pada dia benda tu, melalui perkahwinan dengan isteri dia meninggal, dan dia dapat harta pusaka. Ini bagaimana seorang yang kuat menolak harta yang haram, menolak mana-mana harta. Ini orang paling kuat. Kalau orang kata orang ada duit tu kuat tak? Yang tolak duit, yang tolak duit lagi kuat. Terutamanya dia tolak duit kerana takutkan Allah. Bukan tolak duit sebab sikit. Ni ambil duit, alah sikit tu saya tolak, tak kuat. Tambah sikit lagi saya terima. Orang yang kuat, dia tolak duit haram. Yang saya katakan orang bagi dia banyak mana, ni haram, saya tak ambil. Ni haram, ini syubhat, saya tak ambil. Awak rasuah lah satu kapal pun saya tak akan terima. Jadi yang saya katakan orang ni, walau dia kesempitan wang, dia jumpa wang orang, dia tak akan ambil. Dia tak pulangkan pada empunya. Sesekali dia tak akan ambil. Dia kekuatan dia. Jadi orang yang kita sebut, bila Allah pilih kesan daripada mujahadah, yang pertama yang kita sebut tadi, Allah jadikan dia istiqamah buat. Yang kedua, Allah beri dia kemanisan dan buat. Yang ketiga, Allah jadikan dia kelihatan. Yang keempat, Allah jadikan bila mana dia buat jadi kekuatan.
Yang kelima, tanda Allah pilih, bila dia buat benda ni, dia nampak mulia. Tentang ketika mana orang lain mulia kerana pakaian, mulia kerana kenderaan, mulia kerana rumah agam, mulia kerana hal-hal berkaitan dengan pangkat dan jawatan, tapi dia Allah muliakan dengan ibadat, maka dia nampak mulia. Dia bukan mulia kerana dia raja, dia bukan mulia kerana dia menteri, dia bukan mulia kerana dia orang kaya, jutawan dan hartawan, dia bukan mulia kerana dia berketurunan bangsa. Tak, dia muliakan ibadat. Maka dengan ibadatnya Allah angkat dia, Allah muliakan dia. Harum namanya, harum reputasinya, bagus dia punya akhlak dan perbuatannya. Ketika mana fulan bin fulan dipuji sebab harta, fulan bin fulan dipuji sebab jawatan, fulan bin fulan dipuji sebab kekuatan, tapi dia dipuji kerana kebaikan ibadat dia. Ibadat tadi mengindahkan dia. Maka orang kata dia ni seperti malaikat. Ini bukan orang, ni malaikat. Dia angkat kedudukannya. Baik, ini kita katakan 5 keadaan tanda atau kesan mujahadah. Mujahadah, maka Allah pun pilih. Maka bila Allah pilih, Allah yang berkualiti, maka kualiti ni Allah yang mudahkan, Allah yang upgrade dia, yang daripada kesan mujahadah dia. Kemudian dibacakan kepada kita satu hadis kursi. Allah Ta'ala berfirman kepada Jibril, ya Jibril, aqim fulanan wa aning fulanan. Wahai Jibril, bangunkan hamba-Ku dan tidurkan hamba-Ku. Apa maksud hadis kursi ini? Ada 2 makna, kata ulama. Yang pertama, bangunkan hamba-Ku untuk dia terus bermunajat padaku, untuk diingat kepada Aku, untuk dia menambahkan takwa dan ibadatnya, untuk ditambahkan keuntungan. Tentang sekali kita, hidup kita ni perniagaan. Hidup ini ialah bentuk perniagaan. Jadi bila kita berniaga, asas kita pertama, modal nak banyak. Orang kalau nak berniaga, modal tak ada, tak payah berniaga. Modal kena ada. Yang kedua, untung kena ada. Tidak, kita tak semangat lagi berniaga, tak untung. Yang ketiga, kita elakkan kerugian. Baik, kata ulama, modal kita dalam berniaga di dunia, modal tu ialah segala kefarduan kita, perkara fardu. Tuan-tuan jaga benda fardu, tuan-tuan macam jaga modal yang Allah berikan. Untung kita kat mana? Untung kita pada perkara sunat. Yang kita banyak buat benda sunat, itulah untung kita. Ba'diyahnya, qabliyahnya, zikir. Yang fardu ini ialah modal kita. Jangan kurangkan modal. Modal kena maintain modal. Tapi modal je besar, tak nampak untung, tak laju berniaga kita. Kena nampak untung. Untung tu apa? Dan kehidupan orang beriman, segala ibadat sunat itu untung. Ruginya pula apa? Ruginya ialah maksiat. Tuan-tuan, bila kita buat maksiat, maka dia mula memakan untung kita. Akhirnya kita rugi. Ini cara kita berniaga. Sebab yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kata Imam Al-Ghazali, modal perniagaan kita ialah perkara fardu, untung kita ialah perkara sunat, dan rugi kita ialah maksiat. Maka orang ni Allah sentiasa jaga dia biar dia untung. Sebab itu disebut dalam hadis, aqim fulanan, bangunkan dia ni. Apa maksud bangun? Semangatkan dia, kuatkan dia, untuk dia sentiasa menempa, memperoleh keuntungan dari hidup dia. Baik, wa aning fulanan, dan tidurkan orang ni pula. Allah berfirman tidur. Apa maksud tidur di sini? Biar dia tidur, dia tak payah buat ibadat, biar dia rugi terus, biar sia-sia umur ni. Maksud tidur di sini ialah dilalaikan, biar dia lalai terus. Dia kan dia tidak bersungguh-sungguh pada jalan kami, kami biarkan dia rugi. Kita, tuan-tuan, orang kalau tak dengar cakap kita, kita kata biarlah nak dia apa. Anak kita ada anak ni patuh sungguh dengar cakap kita, maka kita protect dia, kita modalkan dia, kita coaching dia, kita beri segala nasihatnya, dan kita harapkan kejayaan dia. Seorang lagi anak degil tak dengar cakap kita, akhirnya kita kata ikut suka mu lah, kau ikut pandang mu lah, nak jadi apa jadilah. Maka kita biarkan dia rugi, biar dia rugi, biar dia belajar sikit pada muka dia. Dan demikian kalau kita jauh diri dari Allah, maka Allah biarkan kita, maka jadi kita orang yang rugi. Baik, ini penafsiran pertama. Penafsiran yang kedua pula, aqim fulanan wa aning fulanan, bangunkan hamba-Ku ini dan tidurkan hamba ini. Baik, ini antara
muhib dan mahbub. Bila Allah kata bangunkan orang ni sebab dia nak mencintai aku, orang yang nak mencinta dia kena penat. Tuan-tuan bila cinta pada orang, tuan-tuan penat. Nak beli hadiah kena tunggu awal pada dia. Kita cinta dia, kita pun kena tunggu awal, kita pun kena siap. Jadi penat. Maka bila seorang tu mencintai Allah, dia kena penat. Sebab itu tanda betul cinta dia, kena penat. Tetapi kalau dia pula dicintai, maka dia rehat. Tuan-tuan, kita kalau kita dicintai, kita rehat. Makanan kita orang ambil, minuman kita orang, kita rehat. Sila hari bulan orang suat buat kita. Sebab apa? Kita mahbub. Orang yang dicintai, orang dicintai dia akan rehat, dia tak akan penat. Kita tak payah beli apa-apa, orang belikan untuk kita sebab kita dicintai. Tapi kalau kita mencintai, kita kena beli. Tuan-tuan cinta siapa? Kita cinta, kita suka fulan bin fulan, kalau atas nama persahabatan lah. Ataupun kalau orang bujang ni cinta fulan lah, perempuan ni, maka dia akan penat, dia kena beli tu, beli ni, banyak benda dia kena beli. Dia jadi penat sebab dia yang cinta. Tapi kalau dia dicintai, maka dia rehat. Tuan-tuan, kalau kita dicintai, kita rehat. Tuan-tuan baru terasa lah nak makan durian sampai seguni petang, baru cakap rasa baru. Kita bukan sebut betul-betul. Kadang-kadang kita gurau, orang dah pergi. Kenapa? Kita dicintai. Kita rasa macam pening. Datang seguni obat, terus bagi obat. Kenapa? Kita dicintai. Kalangan hamba Allah ini ada dua. Satu pencinta Allah, satu orang yang dicintai oleh Allah. Dua-dua ini baik, bagus. Satu ialah golongan yang cinta Allah. Artinya dia buat segala benda yang boleh menjadikan dia cinta Allah. Tapi lama kelamaan, daripada dia mencintai Allah sehingga bertukar menjadi dia dicintai Allah. Bila dia cintai Allah, maka dia rehat. Maka bila sebut bangunkan fulan, si fulan ini kan dia pencinta Allah, dia kena penat-penat. Manakala bila sebut tidurkan si fulan, yang dicintai oleh Allah, dia akan rehat. Maksudnya, apa pun yang dia buat dalam ketaatan, dia rasa rehat. Dia tak rasa struggle macam pencinta. Orang yang cinta bila dia buat, dia ada struggle dia. Nak melangkah ke masjid, struggle. Nak berzikir, dia perlu mujahadah. Tapi orang yang dicintai Allah, dia zikir tu macam dia auto. Duduk je, jalan zikir dia, jalan. Macam kita sebut sebelum ini, tengah tidur pun zikir jalan. Dia bangkit tidur, auto keluar doa-doa dia. Dia tak perlu fikir doa apa tak. Dia auto. Macam tuan-tuan tengok, orang mula-mula belajar masuk masjid, kaki kanan keluar kaki kiri. Maka kita akan tengok setiap kali nak masuk masjid, dia akan berhenti dulu. Sebab apa? Nak cek kanan mana, kiri mana. Mula-mula. Tapi lama-kelamaan kalau kita memang ahli masjid, kita pun dah tak perhati lagi kanan ke kiri, tapi confirm kanan. Sebab dah biasa tadi. Kalau orang dah biasa masjid, ada tak kita tengok dia akan berhenti kat pintu tu? Tak, dia jalan ni. Dia macam orang angkat takbir. Orang mula-mula angkat takbir lama. Dia tarik nafas, dia hadirkan macam skrin ni, seli lama sikit lah. Dia pun baca surah An-Nas pun 10 kali juga, was-was pun nak banyak. Dia punya nak buat tu lambat. Sebab apa? Ini beginner. Tapi orang kita tengok dah biasa, dia duduk Allahu Akbar. Dia ni ada niat ni. Tak, dia dah auto. Dia dah auto macam tu. Anak-anak kita tuan-tuan mula nak ambil wudu, nawaitul wudu'a, nawaitu raf'al hadasi asghar, ni sebut lapas sebiji billahi ta'ala amin. Orang dah lama dia tengok pakai wudu tak terus, tak ada nawaitu ke? Ada, tapi benda tu dah auto, dah menjadi kebiasaan dia. Dia tak lagi rasa beban jalan. Tuan-tuan, orang mula-mula belajar mandi wajib, ya Allah macam susah ni lagi, celah tu celah ni, itu mandi wajib jadi beza dengan mandi lain, 2 jam mandi wajib. Jadi kita macam perasan, awak ni mandi wajib ke? Kita perasan dia mandi wajib ke mandi sunat ke mandi makruh, kita perasan. Mandi makruh ni, apa dia mandi makruh? Dia membazir air, tu mandi makruh nama dia. Buka baik. Biasa anak-anak kita lah suka buat mandi makruh, bazirkan air, paik ni buka, paik ni buka, paik tu buka. Mandi makruh nama dia. Kita ni mandi harus, mandi sunat atau mandi wajib.
Kalau orang dapat perasan kita mandi wajib dengan mandi sunat, maknanya kita belum auto. Belum, kita katakan terbiasa. Ada orang kita tengok dia mandi wajib, kita tak perasan dia mandi wajib. Sebab apa? Mandinya tak ada beza dengan mandi lain, sama. Sebab dia tahu mengatakan air itu sama. Tapi kita kan macam beza. Kalau orang mula-mula kan, kalau mandi biasa tu biasa. Kalau mandi wajib, kita tengok duduk bila air mesti sejam setengah. Wajib. Apa benda dia niat kita pun tak tahu, lama sangat. Tapi kalau dah biasa, tuan-tuan dah biasa tahu hukum hakam dengan betul, mandi wajib tu macam mandi lain, yang beza cuma niat. Mandi tu ratakan air dan niat. Akhirnya mandi wajib dia mandi sama. Kalau 2 minit dia mandi dia. 3 minit 3 minit. Kalau air banyak tu, air banyak tu. Ni tak, kalau mandi wajib air kena sekolah. Tu belum tentu cukup. Kena cari kolah surau sebelah pula baru cukup. Tapi kalau mandi sunat segayung cukup. Tapi orang yang dah biasa, sunat ke wajib, dia segayung tu cukup. Ni kalau bagi air mineral 1.5 liter cukup dia mandi wajib. Oh, kalau kita tak boleh sah. Kalau 1.5 tan mungkin tak cukup. 1.5 liter mana cukup. Sebab tu bila sahabat kata Rasulullah, dia mandi wajib cukup dengan segantang air. Lalu kata orang, macam mana cukup ni? Tak, orang yang lebih baik pada kamu cukup itu Nabi SAW. Rasulullah mandi wajib digunakan air kuantiti yang sedikit, cukup sedikit, keyakinan tinggi. Orang kalau mandi wajib kena air banyak, yakin dia tak tinggi. Sebab tu kita nak tengok orang ilmu yakin, tengok dia masa mandi wajib pun dah tahu ni ilmu yakin tak ada. Sebab apa? Sekolah pun belum dia yakin. Kadang mandi kat sungai pun belum yakin lagi. Padahal kalau kita belajar fiqh, kita buat satu terjunan dengan niat, selesai mandi wajib. Satu sekali terjun, dah baik. Dah selesai mandi wajib. Kalau orang tak, dia menyelang 10 minit dia gosok badan. Sebab dia tak tahu tentang ilmu sebenar. Baik, ini yang kita katakan antara muhib dan mahbub. Muhib yang mencintai Allah akan penat. Mahbub akan rehat. Maksudnya apa? Mahbub, orang yang Allah cintai, dia rehat dalam ibadat dia. Dia tak nampak pun apa masyakkah. Manakala muhib, dia terus berusaha untuk dapat kebiasaan dalam ibadat. Dia nak biasa mengaji Quran sejuzuk sehari, dia macam struggle pagi, petang, tengah hari. Kadang nak habis juzuk tu, ya Allah, macam susahnya. Kenapa? Dia masih muhib. Tapi siapa peringkat bila dia mahbub, dia baca dia tak sedar, habis satu Quran dia tak sedar. Bukan kata juzuk, habis Quran dia tak sedar, dah habis Quran. Macam orang yang seronok baca novel lah. 700 muka surat satu hari habis. Baca, tak peduli orang, dia baca sampai lah episod terakhir. Kepada episod akhir kena tipu, episod terakhir. Novel dia dapat. Last sekali episod terakhir, tanpa dia sedar kena tipu. Semua cerita tu 700 muka surat dia kena tipu. Cerita yang tak wujud, imajinasi. Akhirnya hidup dengan keadaan maklumat yang kena tipu. Bagaimana kita mampu kuat hidup kat dunia? Sebab tu kita nak pada maklumat yang benar, baca Quran. Kita hidup dengan maklumat yang benar. Sebab tu kita akan kuat. Ni jenis jiwa novel susah sikit. Kita kalau jumpa orang jiwa novel, jiwa lagu, ni dia punya perangai dia lain macam sikit. Jiwa drama, ni semua jiwa drama. Jiwa filem, termasuklah jiwa filem Mak Kilau pun sama. Dia masalah sikit orang ni. Tapi dia jiwa Al-Quran, dia tak ada masalah. Kalau dia jiwa Al-Quran, dia benar-benar hidup sebagaimana Allah sebut, fa ahyainahu hayatan thayyibah, kami jadikan kehidupan yang baik. Sebab tu kita nak bina jiwa kita, dia jiwa Al-Quran. Bukan saya kata habis tak boleh ke baca novel, bacalah. Marah penulis novel kat saya. Tak, saya bercakap tentang hakikat. Kalau orang tu baca novel beratus muka surat, apa beli ni lama, macam ni tinggi, baca je, halusi dia baca. Tapi dengan Al-Quran tak habis dia baca macam tu. Maka ketahuilah dia telah memiliki jiwa novel yang penuh hipokrit, kepura-puraan, penuh kelemahan, yang penuh dengan kekurangan. Sebab jiwanya dibentuk oleh pengarang bernama manusia yang sama lemah dengan dia. Tetapi Al-Quran, jiwanya dibentuk oleh pencipta dia yang menurunkan Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan kita nampak jiwa kita lemah, sikit masalah kita dah rebah. Jiwa-jiwa lemah sebab kita tak dapat rasa cinta pada Allah, kita tidak dicintai oleh Allah, maka jiwa lemah itu wujud. Maka berusaha untuk menjadi pencinta Allah, sehingga kita dicintai Allah, sehingga kita rehat dalam ibadat, rehat dalam taat. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.